Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Sahabuddin daripada Pusat Pembelajaran dari OUM Cawangan Tawau Sabah. Tajuk kursus yang akan saya bentangkan pada kali ini yaitu ABC 1103 Introduction to Communication ataupun pengenalan kepada komunikasi bagi semester Mei tahun 2020. Malaysia terletak di bagian Asia Tenggara yang terkenal di mata dunia dengan kepelbagaian suku kaum, agama, kepercayaan, kesenian, adat resam, dan kebudayaannya yang menjadikan Malaysia ini adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Walaupun Malaysia mempunyai kira-kira 80 kaum etnik dan kebanyakan berada di Malaysia Timur, penduduknya masih mampu hidup dengan harmoni tanpa persengketaan. 3 kaum utama yang terdapat di Malaysia yaitu Cina, Melayu, dan India, di mana Malaysia ini mempunyai 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang berkeluasan anggaran 330.000 km persegi. Dengan wujudnya kepelbagaian budaya, maka adanya perbezaan komunikasi antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, kaum Malaysia menggunakan bahasa Melayu, kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis, Techau, manakala kaum India menggunakan bahasa Tamil. Hindu sebagai bahasa pengantaran dalam kehidupan seharian. Perbezaan komunikasi ini tidak termasuk lagi dengan kaum-kaum lain di Malaysia yang mempunyai dialek yang berbeza digunakan dalam kehidupan seharian mengikut daerah dan negeri yang didiami. Malaysia juga ini kaya dengan budayanya. Budaya bermaksud cara hidup yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang yang diwarisi dari generasi ke generasi dengan proses penyesuaian. Dengan arti kata lain, tiada masyarakat, tiadalah budaya. Dalam negeri majmuk seperti Malaysia, setiap kaum sudah pasti akan berkomunikasi antara satu sama yang lain. Secara umumnya, komunikasi ini adalah proses pertukaran pengiriman dan penerimaan maklumat antara 2 ataupun lebih individu melalui bentuk lisan yang bertulis dan bahasa isyarat. Komunikasi di Malaysia boleh dikatakan sebagai komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya membawa maksud interaksi yang berlaku antara 2 individu yang mempunyai budaya yang berbeza. Ianya tidak mengira bangsa, etnik, sosioekonomi, atau campuran antara perbezaan tersebut. Secara umumnya, komunikasi antara budaya merujuk kepada interaksi secara bersemuka atau face to face di kalangan rakyat pelbagai budaya. Menurut Gembel, komunikasi antara budaya adalah proses pentafsiran dan perkongsian makna dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeza. Budaya yang dimaksudkan yaitu ada beberapa corak, yaitu corak antara ras ataupun kaum, komunikasi antara etnik, komunikasi antara bangsa, dan komunikasi antara budaya. Dalam komunikasi antara budaya terdapat beberapa halangan yang dihadapi pada masa kini. Jika halangan ini tidak dapat diatasi atau diperbaiki, ia boleh membawa kepada perpecahan atau permusuhan antara kaum. Saya juga mengisikan beberapa cabaran-cabaran yang dihadapi dalam komunikasi. Antaranya, yang pertama yaitu perbezaan budaya, kedua etnosentrik, yang ketiga tiada kompetensi budaya, dan yang keempat atribusi. Manakala keberkesanan komunikasi antara budaya dalam kalangan rakyat Malaysia pula adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan maklumat secara terperinci kepada masyarakat. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Dan yang keempat, memberi gambaran yang lebih jelas sesuatu perkara. Kesimpulannya, elemen antara budaya adalah amat penting dalam komunikasi kita pada hari ini. Elemen-elemen budaya ini pada hari ini bagi menghasilkan komunikasi antara budaya yang berkesan. Komunikator perlulah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya orang lain
Pengetahuan yang dimaksudkan adalah memahami norma dan negara orang lain. Selain itu, komunikator juga perlu memahami nilai dan kepercayaan yang dianuti oleh budaya lain. Dengan memahami budaya orang lain, kesepakatan dan persamaan dapat dicapai seterusnya, dapat mengurangkan konflik dan salah faham terhadap message yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.